Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'aziz. Wa ba'du, tuan wa muslimin muslimat hadirin sidang jemaah rahimahullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita teruskan lagi pembacaan dan perbincangan daripada ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan diringkaskan oleh Al-Imam Abdul Ma'ali Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini. Dan perbincangan kita tuan bagi persoalan cabang iman ini biasa kita sebut dari satu sudut ianya adalah peringatan kepada diri kita tentang tuntutan ke atas kita selaku kita mempercayai Allah dan mempercayai Rasulullah. Apakah tuntutan ke atas kita dari sudut tindakan-tindakan, dari segi perilaku dan dari segi sikap dan nilai yang perlu ada pada diri kita. Itu sudut yang pertama. Dan dari sudut yang kedua ianya juga ialah dari sudut apabila kita memahami nilai-nilai yang dituntut daripada iman tadi, lalu kita laksanakan perkara tersebut, maka ianya akan lebih mengukuhkan lagi dan akan lebih menyuburkan lagi iman dan kepercayaan di dalam hati kita dan juga di dalam dada kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita teruskan hari ini cabang yang seterusnya, cabang ataupun kita kata buah daripada iman yang seterusnya, ialah yang ke-34 dalam susunan kitab pengarang. Qala al-musannif, berkata tuan pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ini cabang yang ke-34, hifdzul lisani amma la yuhtaju ilaihi. Kita sebagai seorang mukmin, antara tanda kesempurnaan iman kita dan antara tanda kita beriman, kita mestilah menjaga lisan, yakni menjaga lidah kita ini daripada perkara-perkara yang tidak kita perlukan. Tuan Syekh guna istilah ataupun Tuan Syekh guna perkataan daripada perkara yang tidak diperlukan akan dia, jadi akan perkara tersebut. Jadi yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang tidak diperlukan itu, yang perlu kita jaga lidah dan lisan kita ini, termasuklah padanya yang membawa kepada dosa Tuhan yang paling dilarang. Jadi paling tidak diperlukan oleh lidah kita, bahkan tak diperlukan oleh diri kita, bahkan ia termasuk dalam perkara yang perlu dijauhi. Dan juga yang bawah sikit daripada itu ialah daripada perkara yang ia tidak sampai ke peringkat yang haram, tetapi ianya dituntut untuk kita mengurangkan, dituntut untuk kita mengurangkan komitmen lidah kita itu dengan perkara-perkara tersebut. Jadi Tuan Syekh senaraikanlah perkara kita ringkahkan ataupun sebut
atau syaitan termasuk dalam perkara yang tidak kita perlu padanya, yang perlu kita jaga lidah kita daripada perkara tersebut. Yang pertama tentulah yang besar sekali lah al-kadhib, jadi dusta, percakapan tipu dusta. Wal ghibah, dan termasuk yang tidak diperlukan oleh diri kita di dunia dan akhirat ialah ucapan-ucapan umpan. Begitu juga wal namimah, begitu juga ucapan adu domba. Wal fuhsh, dan ucapan kotor, ucapan ucap yang diungkapkan oleh lidah. Ini semua ini termasuk dalam senarai perkara yang kita perlu jaga lidah kita daripada perkara tersebut. Dan seperti biasa, Tuan Syekh bawalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang tuntutan iman untuk kita menjaga dan memelihara lidah kita ini. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah sebut salah satu sifat orang beriman ini, salah satu sifat mereka was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang lelaki yang sentiasa benar. Ini sentiasa, bila sebut benar ini yang membuat satu sekali benar pada lidah mereka lah. Was-sadiqat, dan orang-orang perempuan yang benar, yakni orang perempuan yang mana ucapan mereka dan tindakan mereka itu benar dan berada di atas kebenaran. Ini ciri orang beriman. Syekh menyebut tentang pembahagian dusta. Kita akan sebut sikit, maka kita akan masuk lagi apakah senarai-senarai perkara yang perlu kita pelihara lidah kita ini. Kita akan petik daripada karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, insya-Allah. Cuma kita sebut maklumat untuk kita. Imam Al-Baihaqi rahimahullah selaku pengarangnya dan menyebut dusta ini ada peringkat dan ada level dia. Hatta dalam hadis juga Rasulullah guna perkataan ada tipu yang kecil tapi masih dilarang, masih Rasulullah sebut orang beriman mesti jauhi. Dan ada dusta yang ucapan tipu, ucapan yang tidak benar, itu dusta. Ucapan yang keluar daripada mulut itu ucapan yang tak betul, ucapan yang tak benar. Ada yang tahap yang paling tinggi, ada tahap yang besar dan berat. Saya kata yang paling tinggi dusta, yang ucapan yang tidak benar yang keluar daripada lidah seseorang itu, yang paling berat dan paling besar dan paling bodoh dan paling dilarang ditegak oleh Allah ialah pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud pendustaan terhadap Allah? Yang orang yang bercakap tentang Allah Ta'ala menafikan kewujudan Allah, itu dusta yang paling besar. Ataupun mensyirikkan Allah. Dia menyebut bahawa Allah Ta'ala perlu kepada membantu, perlu kepada kita mensyirikkan, kita mengatakan Allah adanya setanding dengan dia. Jadi apa-apa sahaja ucapan yang mendustakan Allah, yang menghina Allah Ta'ala ataupun yang merendah-rendahkan Allah Ta'ala, itu termasuk dalam ucapan dusta yang paling tinggi. Jadi yang termasuk dalam membawa kepada kekufuran kepada Allah SWT. Begitu juga ucapan pendustaan, yakni ucapan yang tidak benar yang diucapkan ke atas baginda Nabi SAW. Seperti mana ucapan orang kafir mengatakan Nabi SAW ini seorang pendusta, mengatakan Nabi SAW seorang yang gila, menyebut kepada Nabi SAW sebagai seorang yang dengan ucapan-ucapan yang tidak selayaknya ke atas SAW. Sedangkan itu semua adalah ucapan yang jauh daripada kebenaran. Jadi lidah-lidah yang mengeluarkan ucapan-ucapan ini dari kalangan manusia lah, mereka lah termasuk dalam pendustaan yang paling tinggi. Kemudian kalau saya kata bawah daripada itu sikit ialah pendustaan seseorang itu ke atas dirinya sendiri, yakni pengkhianatan dia terhadap anggota-anggota tubuhnya. Sepatutnya tangan digunakan untuk amal soleh, sepatutnya mata dan telinga digunakan untuk ketaatan pada Allah, dia gunakan pada yang sebaliknya. Ini juga termasuk dalam pendustaan. Dia mendustakan hak-hak tubuh badannya. Kemudian Tuan Syekh sebut
Itu kita pahamkan itu hak nombor satu lah, pendustaan terhadap Allah, pendustaan terhadap baginda Nabi SAW, dan juga proses itu juga termasuk juga adalah seseorang untuk melakukan khianat ke atas anggota tubuhnya sendiri, ke atas matanya, ke atas lidahnya dan seluruh anggota badan. Kemudian saya kata seseorang yang masuk level kedua yang berat juga ialah pendustaan seseorang itu ke atas ibu dan bapanya, menipu mak dengan ayah. Ini antara penipuan yang besar. Ini berat, penipuan terhadap ibu dan ayah. Ini adalah penipuan yang besar. Boleh jadi dia cakap tak betul sebab nak elak daripada ibu dan ayah dia bawa. Secara asalnya tak boleh kan? Secara asalnya tetap perlu kita jauhi. Kemudian pendustaan seseorang terhadap orang yang lebih dekat dengan dirinya, yang pendustaan seseorang terhadap isterinya, ataupun seorang isteri penipuan terhadap suaminya, ataupun seorang ayah menipu kepada anak-anaknya. Semua yang ada hubungan kait termasuklah ke atas seluruh umat Islam, dan dia punya kadar marahnya itu bergantung sejauh mana besar ataupun dekatnya kedudukan orang itu terhadap dirinya. Jadi saya kata dalam bab tipu tadi, tipu dusta terhadap Allah, dusta terhadap baginda Nabi SAW, dusta ke atas anggota tubuhnya sendiri, dan dusta ke atas orang lain. Yang keempat, dusta ke atas orang lain. Kita tengok level mak bapak lah yang paling besar. Kemudian kita tengok hak-hak orang yang perlu dia jaga. Kemudian itu dari sudut pihak yang kita dusta dan pihak yang kita tipu. Dari sudut kesan pula tuan, dari sudut kesan penipuan itu tuan saya kata yang paling berat dalam bab penipuan ke atas manusia ini sesama manusia adalah apabila penipuannya itu memudaratkan orang lain. Apabila dia menipu, apabila dia berdusta, dusta itu membawa kepada memudaratkan pihak lain tadi, sama ada memudaratkan itu pada nyawanya. Contohnya maknanya contoh kadang-kadang disebut dalam sebahagian perbincangan orang yang dia nak bunuh orang, tapi dengan cara dia tak mau guna tangan dia. Orang ditanya lorong mana yang saya patut ikut, dia dah setia, ataupun lorong tu dia tahu tak selamat, ada benda yang boleh mematikan, dia ambil ikut sendiri. Jadi bila pergi, orang tu jatuh dan mati dalam lubang contohnya. Itu dia dengan penipuan dia itu menyebabkan mudarat pada nyawa seseorang. Itu yang paling berat. Ataupun mudarat pada harta seseorang, ataupun mudarat pada ahli keluarga seseorang, ataupun mudarat kepada orang yang tanggungan di bawah orang yang dia dustai. Maksudnya penipuan itu kan dia akan jadi dusta yang besar, dusta yang berat sekiranya melibatkan hak orang lain, sama ada menafikan hak orang ataupun dia menyekat hak orang itu daripada diterima oleh orang tersebut. Kemudian saya kata juga termasuk dalam dusta yang berat ialah dusta yang mana disertai dengan sumpah di atas nama Allah. Dia dah tipu dah. Lepas tipu dia nak kuatkan penipuan tu, dia sambung dengan dia sebut demi Allah. Setengah orang dia tipu. Dia tipu-tipu, dia bagi tipu kosong, ucapan saja, dia tak sertai dengan sumpah. Tapi sebab dia dah memang kaki penipu dan orang tak percaya, maka dia terpaksa turuti penipuan dia itu dengan dia tambah demi Allah. Sedangkan demi Allah itu adalah sumpah yang palsu, maka ianya juga termasuk dalam dusta yang disebut sebagai dusta yang disertai dengan sumpah. Ini adalah dosa besar yang sangat-sangat besar. Lebih-lebih lagi sekiranya dusta itu melibatkan penghakiman, melibatkan persaksian di depan hakim, yang mana seseorang hakim akan memutuskan adakah dia ini akan dihukum ataupun dia ini akan terlepas hak milik dia disebabkan orang yang menjadi saksi palsu yang berdusta menipu di atas nama Allah di dalam penghakiman.
Ini antara dosa-dosa yang berusaha cukup peringat. Jenis-jenis level dusta. Berapa ramai kita bukanlah berapa banyak orang yang sanggup dengan bayaran yang sedikit awak masuk jadi saksi. Saya bayar. Cuma awak cakap, jangan cakap begitu betul. Tengok-tengok hakim jatuh hukum kawan ni terlepas awak milik tanah dia disebabkan saksi yang palsu ni tadi. Hakim dia akan hukum berdasarkan apa yang zahir daripada pembuktian daripada berapa ramai yang sanggup untuk menjadi saksi palsu sehingga seseorang itu merengkuh dalam penjara puluhan tahun dengan sebab kesaksian palsu dia. Ini semua antara dosa-dosa yang cukup besar, cukup besar. Dan dusta yang tidak disertai dengan sumpah dengan nama Allah ini juga adalah dusta yang besar. Tetapi dia tidaklah kedudukannya tidaklah sebesar yang disertai dengan sumpah di atas nama Allah. Dan Tuan Syekh sebutlah beberapa perkara lagi antara yang disebut sebagai dusta yang masih haram, masih lagi perkara yang dilarang. Itulah dusta yang tidak melibatkan hilang hak seseorang ataupun menjadi mudarat ke atas seseorang lain. Tapi dusta tetap. Contoh lagi kan contoh seorang ayah dia mungkin dia rasa benda itu sebagai kecil. Jadi dia anak tanya ayah tadi pergi mana? Ayah tadi pergi shopping mall, tapi tak bawa anak. Dia takut lagi kalau sebut betul anak tu mengamuk. Jadi dia pun sebutlah ayah beli kerja. Padahal tak pergi kerja pun cuti, mana cuti ni? Itu dusta ke tidak? Dusta tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bercakap sesuatu yang tidak benar pada realiti. Cuma yang dalam situasi ini tidak ada melibatkan hak. Maksudnya anak tu tak ada hilang tanah apapun, anak tu tak ada hilang harta apapun, anak tu tak ada mudarat pun pada tubuh badan, tetapi ianya masih dilarang dari itu. Sebab apa? Sebab dusta ini dia adalah satu yang sebut dia kita akan baca hadis. Dia macam satu habit yang developing habit. Bila start sikit kecil, dia akan bawa pergi pada yang lebih besar. Bila dia pergi yang besar sikit, dia akan bawa pada sanggup dusta yang lebih besar. Dan dari segi didikan pada anak-anak juga dia adalah satu benda yang tidak baiklah, satu benda yang tidak baik. Tapi dia tak melibatkan hak. Jadi dari situ ini dia tidaklah sebesar yang dusta-dusta yang sebelum ini yang kita sebut. Waktu tuan-tuan dalam 4 dusta ni, Tuan Syekh Imam bin Hafiz pun yang paling kena jaga di kalangan dusta sesama manusia adalah dusta yang melibatkan menafikan hak orang lain ataupun membawa mudarat kepada orang lain. Jadinya itulah beberapa perkara yang Tuan Syekh uraikan sedikit tentang kita baca hadis yang dibawa oleh tuan-tuan yang berkaitan dengan besar ataupun beratnya persoalan dusta ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya berlaku benar, sesungguhnya dalam ucapan ini ianya akan memberi petunjuk kepada tuan badan yang sentiasa bercakap benar ini untuk dibawa, dibimbing ke arah kebaikan. Maksudnya Rasulullah sebut dalam hadis ini jelas, orang yang sentiasa memelihara ucapannya daripada dusta ini, Allah Ta'ala akan beri hidayah, Allah Ta'ala akan bimbing dia, Allah Ta'ala akan buka baginya pintu-pintu kebaikan. Dan Rasulullah sebut al-bir, kebaikan dunia dan akhirat. Daripada apa? Daripada orang yang sentiasa bercakap benar. Sebab itu dalam perkara pendidikan diri dan juga pendidikan anak-anak tuan, salah satu yang perlu kita didik daripada awal adalah kita pesan pada anak-anak kita jangan cakap tipu. Sebab apa? Sebab dengan didikan untuk dia tidak menipu itu, hatinya akan
mendapat hidayah bimbingan daripada Allah untuk menuju ke arah kebaikan yang benar. Cuma kaedah pendidikan itu mungkinlah bergantung pada kebijaksanaan dan juga bergantung pada pengalaman seorang ibu dan ayah. Yang ini pun ada disentuh oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kadang-kadang mungkin kita akan dapat detect, dapat kesan anak tu bercakap kat orang nak duit, sebab mungkin dia takut pada kita. Jadi ada masa-masa tertentu kita akan tegas, dan ada masa-masa tertentu kita sendiri kita diam, mana kita tak respon apa, sebagai tidaklah setiap kali dia melakukan kesalahan dan dia cuba sembunyikan itu kita tidak korek. Kadang-kadang perlu juga begitu. Kadang-kadang dia takut kalau terdedah takut kita marah. Jadi bila ada masa-masa tertentu, kita jangan mendesak dia sehingga dia terpaksa. Itu salah satu juga bentuk. Bukan setiap masa, tapi ada masa-masa yang kita dapat lepaslah. Tapi ada masa yang kita rasa patut kita tegang, tersebut lebih baik cakap betul daripada cakap tak betul. Sekiranya dia cakap betul, dia akan diberi kemaafan, diberi keringanan itu. Didikan yang akan membentuk ataupun kita beri perhatian kepada orang di bawah jagaan kita ini untuk sentiasa berusaha untuk tidak begitu. Itu contohlah kata. Jadi Rasul sebut sesungguhnya bercakap benar ataupun berlaku benar itu akan memberi petunjuk, akan memberi petunjuk, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan kebaikan pula akan membimbing diri seseorang menuju ke syurga. Wa innar rajula liyasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Seseorang manusia itu, seseorang lelaki termasuklah orang perempuan, apabila dia sentiasa bercakap benar, dia sentiasa berulang-ulang bercakap benar, sehinggalah dicatat di sisi Allah akan dia itu sebagai seorang yang siddiq, orang yang sangat-sangat benar. Hari ini dia cakap betul, esok dia cakap betul, dalam situasi ini dia cakap betul, dalam situasi hari lain pula dia masih bercakap betul, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang benar. As-siddiq, hamba yang benar di sisi Allah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu, bercakap tidak benar itu, bercakap menipu itu, ianya akan membawa diri orang yang menipu itu kepada fujur. Ini fujur ini dosa. Dia akan terdorong pada dosa. Sebab apa? Bila dah menipu, dosa dah. Dosa akan menggelapkan hati. Bila hati gelap, dia akan terdorong pula untuk buat benda yang lebih berat dan lebih besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa itu akan membawa ke neraka. Wa innar rajula liyakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban, dan seseorang itu apabila dia berdusta, lalu dia berdusta pula, lalu dia berdusta lagi, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, seorang yang sangat-sangat menipu. Ini kita minta jauh, kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala, kita minta berlindung daripada kita dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang buat penipu, sebagai seorang yang penipu. Kadzdzab ini sentiasa ataupun kita kata sangat-sangat penipu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ini jelas tuan dalam bab dusta dan bercakap benar ini antara yang paling tinggi lah, yang perlu kita pelihara dan jaga lidah kita daripada perkara ini. Jadi lidah kita itu kita perlu jaga daripada hak paling besar sekali, kadzib. Dan dalam menjaga lidah ini juga Syekh bawa sebuah hadis daripada Sayyidina Sahl bin Sa'd. Sayyidina Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Sahl bin Sa'd meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man yadman lima baina lihiyaihi." Barang siapa yang boleh beri jaminan, jadi dia berjanjilah. Barang siapa yang boleh beri jaminan, yang berjanji untuk menjaga apa yang di antara dua janggut itu berdua rahang dia, yakni lidah dia. Wa ma baina fakhidaihi,
dan apa yang ada di antara dua perkara yang dikemalukan. Al-Man lahu jannah, aku akan beri jaminan ke atas dia dengan syurga. Rasulullah beritahu siapa-siapa yang boleh bagi jaminan, yakni boleh berjanji nak jaga dua benda, yakni lidah dan kemaluan. Maka Rasul kata, aku jamin pada dia itu dia mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, suruh kita jaga dua ni, yang lain pun kena jaga. Tapi seakan-akan isyarat orang yang dapat jaga lidah dan orang yang dapat jaga kemaluan, insya-Allah dia akan dapat jaga yang lain juga. Tapi kalau lidah tak boleh jaga daripada menipu, tak boleh jaga daripada benda-benda yang tidak dianjurkan, benda-benda yang dilarang oleh syarak, tentulah dia tak dapat jaga benda-benda lain yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Itu tuan-tuan secara ringkasnya yang di dalam karangan ataupun dalam kitab kita, cuma kita nak petik sebagai tambahan daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita akan sambung di kitab Imam Ghazali. Baik tuan-tuan, Syekh sebut tentang Syekh kita Imam Ghazali dan ini ringkaskan oleh Imam Al-Qasim. Syekh kata, ketahui oleh kamu bahawasanya bahaya lidah itu cukup besar. Bahaya lidah ini cukup besar. Dan tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan ini seseorang di dunia dan akhirat illa binutqi bil khair, melainkan apabila dia mengucapkan hanya perkara-perkara yang baik. Bahaya lidah ini cukup besar dan tak boleh selamat, tak boleh terjamin daripada mudarat dunia dan akhirat, melainkan seseorang yang sentiasa mengucapkan perkara yang baik. Dan Syekh bawa sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh pentakhrij hadis daripada kitab inilah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau, kitab hadis beliau dalam tajuk As-Samt, galakan untuk berdiam-diam. Sabda Nabi SAW, la yastaqim imanul abdi, tidak akan lurus, jadi tidak akan menjadi iman yang bersih, tidak akan menjadi iman yang sempurna, tidak akan menjadi iman yang teguh bagi seseorang hamba itu hatta yastaqima qalbuhu, selagi mana ataupun sehinggalah lurus dan bersih hatinya. Nak boleh teguh iman, nak boleh lurus, yakni benar iman seseorang itu tidak akan berlaku melainkan sehingga lurus dan benar hatinya. Hati itu bersih, maksudnya hati itu bersih daripada kotoran, perkara yang dilarang ditegur oleh Allah, daripada sifat-sifat penyakit hati dan sebagainya. Mesti dapat bersih hati itu. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan lurus hati seseorang, tidak akan bersih hati seseorang, tidak akan lurus dan teguh hati seseorang itu, bersih hati seseorang mukmin itu, seseorang hamba itu, hatta yastaqima lisan, sehingga lurus lidahnya. Rasulullah beri syarat juga dalam hadis ini bahawasanya lidah inilah penentu kepada hati kita. Dan hati kita lebih penentu kepada lurus dan istiqamahnya iman ataupun teguhnya iman seseorang. Seakan-akan mengatakan bahkan itulah syaratnya, lidah inilah punca kepada segala apa yang ada dalam hati kita dan punca keselamatan dunia dan akhirat. Sungguh tuan-tuan, kalau lidah itu sentiasa mengucapkan zikir pada Allah, lidah itu sentiasa mengucapkan perkara yang baik, lidah itu sentiasa mengucapkan benda-benda yang boleh beringat pada dunia dan beringat kepada Allah Ta'ala, Rasulullah, beringat kepada akhirat. Ataupun lidah itu tidak dicemari oleh dosa-dosa, lidah itu nescaya hatinya akan bersih. Nescaya hatinya akan bersih. Dan hati seseorang tak akan boleh bersih, tidak akan teguh iman dalam hatinya sekiranya dia tak jaga lidah dia daripada perkara yang ditegur tadi. Ini berdasarkan hadis yang disebut oleh Rasulullah. Dan tuan-tuan, Rasul sebut sambungan pada hadis ini, wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu bawa'iqu,
Dan tidak akan masuk syurga seseorang itu yang mana tidak aman jirannya daripada kejahatan dan keburukannya. Apa hubung kait tuan? Hubung kait dengan persoalan menjaga lidah ini. Orang yang terdekat dengan kita yang akan mendapat sama ada dapat kebaikan daripada lidah kita, ataupun sebaliknya dapat keburukan daripada lidah kita. Tentulah orang yang paling dekat dengan kita adalah hadis jiran. Orang yang mana jiran dia tidak mendapat keamanan daripada keburukan dan juga kejahatan dia, orang itu tidak akan masuk syurga. Dan biasanya tuan, nombor satu yang jiran tak akan aman ialah ucapan kita. Kadang-kadang sisi faham dimaki hamba orang tu, kadang-kadang sisi faham dia mengumpat orang tu, kadang-kadang dia lupa cerita bagi orang gaduh. Jadi jiran-jiran yang tidak aman daripada kejahatan seseorang, orang itu Rasulullah tidak masuk syurga. Itu tunjukkan pada itu satu benda yang besar. Rasulullah sebut tentang tak masuk syurga ni, maksudnya perkara itu adalah dosa besar. Itu perkara yang besar. Jadi untuk masuk syurga, kita hendaklah jadi seorang mukmin yang orang yang di sekeliling kita akan merasa aman. Dan kita juga pernah sebut tuan, aman orang sekeliling di Islam itu bukan setakat aman dari segi lidah. Ini kita duduk di satu tempat itu, orang selesa dengan kita sebab apa? Ucapan kita itu tak pernah menyakitkan. Itu satu dari segi lidah. Yang keduanya dari segi tindakan ibadat. Kita duduk di satu tempat itu orang rasa aman. Orang tak rasa kita akan pukul dia. Orang tak rasa kita akan zalimi dia. Orang tak rasa kita akan gunakan kuasa untuk tindak dia. Itu orang mukmin yang bersekutu. Begitu juga keamanan bukan setakat lidah, bukan setakat tubuh badan. Ianya juga Islam tunjuk sampai tahap keamanan ini, sampai tahap bau-bau badan pun Rasulullah anjurkan kita jadi orang mukmin. Yang bila kita duduk dekat orang, kita jadi apa? Tak jadi pencemaran bau itu tidak boleh. Waktu Rasulullah kata siapa yang makan bawang putih yang busuk, sebelum main masjid tu kata siapa yang tak bersihkan mulut dia dulu selepas makan benda yang bau jangan main. Sampai begitu Islam atau tunjuk kita seorang mukmin ini mestilah membawa keamanan kepada orang di sekeliling kita. Dan dalam keamanan itu Rasul tak khususkan jiran itu, tak khususkan pun mesti orang Islam. Rasul sebut jirannya. Kalau kata jiran itu orang bukan Islam pun, jiran kita akan merasa aman dengan kita. Kita tak akan aman itu sudah sebut tadi, aman dari segi lidah, aman dari segi tindakan. Maka kita tak akan jadi orang yang senang-senang sekat parking orang. Kita sebab kadang-kadang tahu Nabi bagi jiran biasa lah. Tapi kita tak Rasulullah hanya jangan kita jadi orang yang membawa mudarat atau kita lihat kecil. Kita tak itulah melibatkan image Islam yang kita nak zahirkan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Jadi keamanan jiran ni, jiran sama ada jiran di rumah, itu juga jiran di tempat kerja. Itulah juga jiran dalam erti kata yang lebih luas. Rasulullah sebut tentang kebaikan ataupun nak masuk syurga mestilah membawa keamanan. Dan nomor status adalah tidak tadi. Betul Rasulullah sebut dalam hadis ini tidak lurus, tidak akan sempurna iman seseorang melainkan apabila lurus hatinya, dan tidak boleh lurus hati, bersih hati itu melainkan apabila lurus lidahnya, bersih lidahnya daripada perkara yang ditegur oleh Allah. Begitu juga Tuan Syekh bawa ucapan sahabat Nabi SAW Sayyidina Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebut ya lisan, disebut satu nasihat, wahai lidah, qul khairan, sebut yang baik-baik, tak kamu akan wahai lidah, sebut yang baik-baik, nescaya kamu untung. Wasbut an syarri, dan diamlah kau, wahai lidah, diamlah kau daripada perkara buruk, daripada perkara jahat. Taslam, kamu akan selamat. Wahai lidah, diamlah kamu daripada berkata atau bercakap perkara yang jahat. Taslam, kamu akan selamat. Min qabli an tadda, sebelum daripada kamu menyesal. Maksudnya sama ada pertimbangan kita, hak kuasa itu kita akan cakap yang baik. Kalau tak boleh cakap baik, kita akan diam. Sebab tu ada hadis Rasul, kalau
sebagai tanda sempurna iman seseorang itu. Hadis yang masyhur kita selalu dengar, "Falyaqul khairan", cakap yang baik-baik, ucap yang baik-baik. Zaman kita ni tulis yang baik-baik. Bukan yang zaman kita ni boleh jadi yang jari lebih laju daripada lidah. Ada yang orang kata orang sekolah, saya punya petik tu. Kadang-kadang tengok dia punya bersilat dalam grup WhatsApp tu. Kita ingat ni kalau jumpa depan-depan boleh jadi dia punya kelantangan dia sama macam dalam grup. Tapi bila jumpa depan-depan tunduk tak bunyi sepatah. Sebab mungkin dia tak pandai nak cakap di bawah, tapi bila nampak tulis dia paling hebat. Jadi boleh jadi zaman sekarang ni ujian lidah itu dia punya gigi jari boleh jadi sama berat dan juga sama mencabar. Jadi jaga daripada cakap yang jahat dan buruk, secara akan selamat. Kemudian Syekh juga bawa sebuah hadis juga riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Iraqi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah sebut, "Man kaffa lisanahu", barang siapa yang jaga lidahnya, satarallahu auratahu, Allah Ta'ala akan tutup segala keaiban-keaiban. Siapa-siapa yang jaga lidah, yang daripada perkara yang haram tadi, ataupun daripada perkara yang tidak bermanfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama, Allah Ta'ala akan pelihara aib-aib. Satarallahu auratahu, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Wa man malaka ghadabahu waqallahu 'adabahu, barang siapa yang dapat mengawal kemarahannya, Allah Ta'ala akan pelihara orang itu daripada azabnya. Wa man i'tadzara ila Allah, barang siapa yang memohon uzur kepada Allah, yang meminta keampunan kepada Allah daripada segala kesalahan dan dosa-dosanya, qabilallahu udzrah, nescaya Allah Ta'ala akan terima permohonan keampunan kita, permohonan kemaafannya ataupun permohonan keampunan daripada dosa-dosanya tadi. Jadi tuan-tuan, ini yang disebut oleh Imam Ghazali awal-awal sekali, ketahuilah bahawasanya bahaya lidah itu cukup besar dan tidak akan selamat melainkan apabila diungkapkan hanya yang baik-baik saja daripada lidah kita. Dan Tuan Syekh sebutlah tuan, ada lebih kurang dalam senarai perkara yang perlu dipelihara oleh seseorang daripada lidahnya itu. Imam Al-Ghazali menyenaraikan sampai 20 perkara. Tadi kita baru sebut penipuan adalah penipu. Imam Ghazali senaraikan 20 benda yang perlu kita jaga lidah kita itu daripadanya. Cuma saya akan baca sikit dulu hari ini, insya-Allah pertemuan akan datang kita sambung lagi bicara tentang cabang iman yang seluruhnya menjaga lidah ini. Yang pertama, saya kata bercakap perkara yang tidak ada manfaat dan juga tidak penting. Bercakap sesuatu yang tiada manfaat dan tidak penting. Jadi Tuan Syekh sebut, Imam Ghazali kata ini nombor satu. Tuan Syekh start daripada yang ringan. Ringan dia pergi pada yang berat. Imam Ghazali susul daripada hal ringan ini atas pada tahap dosa, tapi ia adalah perkara yang perlu kita jauhi. Jadi Imam Ghazali kata antaranya adalah seseorang yang bercakap perkara yang menghabiskan masa. Dia tak berdosa tu kan, benda yang dia tak termasuk dalam tipu dan sebagainya, tapi dia cakap sesuatu benda tu dia akan menghabiskan masa. Dia tak berdosa kan. Kita nak cerita pak bola sepak, tak berdosa. Kita nak cerita pak pasukan mana menang, pasukan mana kalah, tak berdosa. Kita cerita pak tayar kereta, kita cerita pak jenis-jenis tudung orang perempuan, cakap pak baju. Dosa tak berdosa, masya-Allah tak berdosa. Cuma yang kalau berlebihan bercerita atau bercakap tentang benda itu, tentulah dia akan mengambil masa. Mesti ambil masa banyak. Masa itu patutnya boleh diisi dengan sesuatu yang boleh jadi lebih manfaat, tetapi kita isi dengan yang kurang manfaat. Jadi kita mesti habis waktu. Sebab itu Imam Ghazali sebut, dia kata kebiasaannya pendorong kepada seseorang untuk bercakap perkara yang tidak ada manfaat yang besar ataupun tidak penting, puncanya lah seseorang itu ada perasaan yang kuat
untuk mengetahui perkara yang tidak ada keperluan. Kadang kita nak cerita kat orang, ni orang tu, sedangkan tak ada apa manfaat pun. Kita tahu pasal dia, kita tahu pasal keburukan, tak ada manfaat pun. Tapi kadang-kadang jiwa tu suka. Macam kita lah kan, tetap keluar dalam food tu cerita gosip-gosip. Kadang-kadang kita pun cuba tengok, boleh tahan nak tangan nak tekan nak tekan more tu ataupun si nak tekan lebih. Kadang kita masa nak tahu juga. Jadi dalam nak cakap juga begitu, nak cerita, nak cakap tentang, nak komen tentang seseorang atau tentang orang lain, biasanya jiwa manusia tu dia jarang boleh bertahan. Jadi saya kata rawatan bagi kesukaan dan juga keinginan untuk bercakap perkara yang tidak ada manfaat dan faedah ini. Saya kata dengan cara kita sentiasa meringatkan diri kita bahawasanya nafas yang keluar daripada hidung kita dan mulut kita ni, kita sedut nafas adalah modal kita, dan juga lidah kita itu adalah seakan-akan jalan. Jadi lidah kita ni macam jalan. Kita pergi berjalan ikan, orang pergi berjalan ikan, orang pergi kelab, dia pergi kadang-kadang dia keluar 10-10, dia akan balik pukul 10. Dia kurang 4 jam. Jadi 4 jam tu habis masa dia dah guna untuk pergi ke laut. Jadi jalan itulah modal dia, ataupun masa tu dan jalan itulah yang akan guna untuk dapatkan hasil. Jadi nafas dan masa umum kita itu adalah modal. Lidah itu adalah jalannya, yang mana dengan lidah itulah menjadi penentuan untuk dia dapat tangkap, dia dapat hasilkan yang baik-baik, ataupun dia akan dapat sebaliknya. Kalau dia tak guna jalan itu, dia bawa jalan saja, tapi dia tak ambil yang baik-baik, maka rugilah perjalanan dia itu tadi di atas laut ataupun di atas ayam selama beberapa jam tanpa apa-apa hasil. Dan lebih berat lagi tuan, kalau dia guna jalan teng-teng yang naik daripada jalan itu bukannya ikan, tapi ulang, kala jengking dan binatang-binatang berbisa, maka mudaratlah seseorang. Jadi daripada digunakan lidah itu dengan perkara yang buruk dan juga perkara yang tidak ada manfaat, maka lebih baik kita gunakan dengan perkara yang boleh membawa kebaikan-kebaikan kepada kita. Khususnya tuan, yang baik ini bagi lidah itu ucapan-ucapan zikrullah lah. Kalau buat satu daripada cakap kosong gitu, maka lebih baik dia ucapkan ataupun diisi dengan zikir-zikir. Zikir mudah tekan, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ataupun astaghfirullah, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua itu adalah zikrullah yang Rasulullah sebut dalam hadis banyak tentang kelebihan pahala-pahala. Jadi itu semua tuan-tuan perlulah kita ambil sebagai pedoman kita bersama lah. Sebab Rasulullah sebut zikir yang 4 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada disebut sebagai tanaman atau pohon di syurga. Satu lafaz. Ada yang sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sebut ni antara zikir yang paling tinggi. Dah habis kan? Tak bunyi tadi. Jadi tuan, saya minta maaf atas apa belajar ni. Saya duk ingat tak bunyi, tak perlu masuk. Masih tuan nak maklumkan. InsyaAllah kita baru selesai satu. Nanti kita sambung pada kelas yang akan datang. Beberapa lagi perkara yang perlu dipelihara lidah kita daripada perkara yang mudarat, sama ada dosa ataupun yang tidak sampai meningkat, tetapi yang akan merugikan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.